Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Kita kembali lagi di Adhika Shelf Life, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. So hari ini 2 November 2020, hari Isnin. Dan untuk segmen minggu ini, saya akan bawakan anda sesuatu yang sangat menarik, buku yang sangat menarik. Ya, seperti biasa, hari ini kita akan ulas buku. Dan buku yang menjadi pilihan saya untuk minggu ini adalah Sayap-Sayap Patah, karya Khalil Gibran. Okey. Sebelum tu mungkin semua tertanya-tanya, siapa Khalil Gibran ni sebenarnya? Khalil Gibran ni, okey, sebelum kita go through the book, kita akan kenali siapa Khalil Gibran ni. Okey. Khalil Gibran adalah seorang penulis, pelukis. Ini berbeza sikit ya, sebab kita tahu biasa penulis hanya menulis je, dia tak buat benda lain. Tapi dia adalah penulis yang menulis, melukis, dan dia juga ramai kata orang adalah seorang filsuf, walaupun Gibran sendiri enggan mengakui bahawa dia adalah seorang filsuf. Beliau lahir pada tahun 1883 di sebuah pekan di Lubnan, pekan Bishari, dan meninggal dunia di US pada 1931. Beliau merupakan seorang penulis yang kata orang bila dia menulis tu macam ada soul, ada jiwa, macam cerita dia dekat sampai dengan kita. Khalil Gibran bila dia cerita dalam novel dia, seolah-olah Gibran tu macam ada kat sebelah, dia cerita dengan kita. Okey, antara beliau sebenarnya banyak menulis buku. Namun yang orang kenali adalah satu, Sayap-Sayap Patah, diterbitkan pada tahun 1912. Dan satu lagi, saya rasa semua orang tahulah buku ni, Sang Nabi. Sang Nabi diterbitkan lebih kurang 11 tahun selepas buku ni, 1923. Yes, 1923, Sang Nabi. Karya Sang Nabi ataupun orang lain panggil Al-Mustafa telah diterjemahkan ke lebih 100 bahasa utama dunia dan sempat difilmkan. Novel tu memang sangat terkenal lah. Dia antara novel Gibran yang amat berbunyi filosofistik, berbau filsuf sikit. Novel tu asal dia dalam bahasa Arab, Al-Mustafa. Dia kemudian diterjemahkan dalam lebih 100 bahasa utama dunia, antaranya di Indonesia. Novel tersebut diterjemahkan oleh salah seorang maestro sastra Indonesia yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Eyang Sapardi Djoko Damono, arwah Pak Sapardi. Dalam bahasa Malaysia pun ada novel tu, dan banyak karya-karya lagi juga. Tapi hari ini kita bukan nak cerita pasal Sang Nabi. Hari ini kita akan ceritakan tentang Sayap-Sayap Patah. Sayap-Sayap Patah sebenarnya adalah antara novel terawal Gibran. Diterbitkan pada tahun 1912. Tajuk asal novel ni adalah Al-Ajnihah Al-Mutakassirah dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggeris dengan tajuk The Broken Wings, dan diterjemahkan lagi ke bahasa Melayu dengan tajuk Sayap-Sayap Patah. Okey, buku yang saya pegang sekarang ni adalah versi terjemahan bahasa Melayu. Yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh saudara Sufian Abbas. Kalau anda tak tahu siapa Sufian Abbas ni, saya kenalkan sikit. Sufian Abbas adalah seorang penulis dan seorang penerbit. Dulu syarikat dia memiliki syarikat Sang Freud Press. Kemudian
roman buku, dan kini Laras Chatbooks. Buku ni diterjemahkan sendiri oleh beliau kerana beliau ingin menarik minat lagi karya Gibran, membawa orang lebih mendekati Gibran, tapi bukan melalui novel Sang Nabi. So dia pilih Sayap-Sayap Patah. Sayap-Sayap Patah adalah kisah mengenai Gibran sendiri. Ramai orang kata yang penulis watak utama dalam novel ni tak diketahui, tapi sebenarnya watak utama dalam novel ni adalah Gibran sendiri. Dia mengisahkan kisah percintaan antara Gibran dengan seorang wanita, Selma Karami. Selma Karami ni adalah anak kepada kawan ayah dia. Kawan ayah dia tu bernama Faris Effendi Karami. Namun percintaan mereka putus di tengah jalan apabila Selma dilamar oleh seorang padri, iaitu Biskop Bulus Ghalib. Bulus Ghalib melamar Selma bagi pihak anak dia, iaitu Mansur Bey. Dan diceritakan meskipun mereka terpisah, jasad mereka terpisah dan Selma kahwin dengan orang lain, cinta mereka tetap bertahan sehinggalah Selma menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia adalah sebuah novel, bukan sahaja novel cerita, dia juga adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang keadaan sosial Lubnan ketika itu. Sebab kita kena tengok balik konteks latar masa novel ni. Latar masa novel ni lebih kurang pada tahun 1880 ataupun 1890-an di Lubnan. Ketika itu Lubnan masih bawah penjajahan, di bawah jajahan Turki Uthmaniyah. Dan Lubnan seperti yang kita tahu adalah salah satu wilayah jajahan Turki Uthmaniyah yang kuat Kristianiti dia. So dalam novel ni Gibran bukan saja menukilkan kisah cinta beliau, tetapi juga sekali-sekala dia mengkritik institusi agama, dia mengkritik layanan wanita pada zaman itu, dan juga dia mengisahkan antara balancing ataupun balancing between cinta dan harta, macam konflik drama Melayu lah sekarang, perebutan antara cinta atau harta. So benda tu dah ada lagi sebenarnya era tahun 80-an oleh Gibran ni. Sayap-Sayap Patah telah diterjemahkan ke 80 bahasa utama dunia, telah diadaptasi menjadi sebuah filem hitam putih pada tahun 1962 dan dipentaskan, diadaptasikan ke sebuah pementasan teater di London tahun 2018. So hari ni video saya hanya pendek semata sebab buku ni saya rasa kalau anda nak cari buku ni susah sikit lah, sebab buku ni dah tak dicetak lagi. Mungkin anda boleh cari kat Carousel, harganya lebih kurang saya tengok hari tu kalau saya check kat Carousel dalam RM30, masih lagi munasabah untuk anda beli. So untuk akhir, sebagai penutup, saya akan spoil lah sikit novel ni untuk menarik minat anda untuk baca lagi novel Gibran ni. Okey, saya baca sikit . Perkahwinan adalah satu sandiwara. Ia ditentukan oleh si pemuda dan ibu bapa kedua pasangan. Wanita dilihat seperti komoditi, dibeli dan dipindahkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Kecantikannya akan pudar dan dia akan menjadi seperti perabot lama yang ditinggalkan di satu sudut gelap. Tamadun moden telah menjadikan wanita lebih bijak, tetapi ia juga telah meningkatkan penderitaannya. Wanita semalam adalah isteri yang gembira, tapi wanita hari ini adalah perempuan simpanan yang menderita. Dahulu dia berjalan buta ke arah cahaya, tetapi kini dengan mata terbuka dia meniti kegelapan.
Dahulu dia cantik dalam kebodohannya, suci dalam kesederhanaannya, dan kuat dalam kelemahannya. Hari ini dia menjadi bodoh dalam kepintarannya, cetek dan tak berhati perut dalam ilmunya. Apakah akan datang hari bila kecantikan dan ilmu, kepintaran dan kesucian, dan kelemahan jasad serta kekuatan jiwa akan disatukan dalam seorang wanita? Aku percaya yang kemajuan spiritual perlu seiring dengan kehidupan manusia. Tetapi pendekatan kepada kesempurnaan adalah perlahan dan sangat menyakitkan. Seorang wanita yang dapat mengangkat dirinya dengan satu cara akan ditahan dengan cara yang lain, kerana perjalanan ke kemuncak gunung amat sukar dan dipenuhi rintangan. Generasi pelik ini wujud antara tidur dan jaga. Di tangannya ia pegang bumi masa lampau dan benih masa depan. Tetapi di setiap bandar, kita akan menemui seorang wanita yang menjadi perlambangan masa hadapan. So, itu saja untuk malam ni. Saya bocorkan sedikit novel, bahagian cerita dalam novel ni untuk anda fikirkan, dan mungkin akan menarik minat anda untuk baca novel ni. So, itu saja daripada saya. Sekian. This is Adika Amirul signing off.